Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan masuk kepada bab yang kedua iaitu algoritma. Okey. Sebenarnya bab ni ialah kesinambunganlah daripada bab algoritma yang kita belajar semasa tingkatan 1. Okey, jadi kita akan imbas semula apakah yang dimaksudkan dengan algoritma lah terlebih dahulu. Okey, algoritma ialah satu siri langkah untuk menyelesaikan masalah atau melengkapkan sesuatu tugasan. Okey, kat sini maksudnya algoritma ni untuk menyelesaikan masalah kita memerlukan algoritma lah sebab algoritma ni dia akan menyenaraikan langkah demi langkah lah untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun untuk menghasilkan sesuatu output lah ataupun keputusan. Okey, itu maksud algoritma lah. Okey, kemudian seterusnya, algoritma ni dia ada dua jenis perwakilan lah. Dia boleh diwakilkan oleh dalam dua bentuk. Okey, yang pertama ialah pseudocode. Okey, ingat lagi pseudocode? Okey, pseudocode ialah satu siri arahan dalam bentuk teks, ataupun dalam bahasa yang mudah difahami oleh kita lah sebagai manusia. Okey, kemudian satu lagi contoh perwakilan iaitu dalam bentuk carta alir. Okey, carta alir ni ialah perwakilan algoritma dalam bentuk dalam bentuk simbol lah. Okey. Ini kita dah belajar sebenarnya dalam tingkatan 1. Okey, menulis pseudocode dan melukis carta alir. Okey. Jadi untuk tingkatan 2 ni kita akan memberi penumpuan pada struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, jadi cikgu akan terangkan sebentar lagi lah apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, sebelum itu kita akan imbas semulalah dengan lebih mendalam. Okey, sebab kita akan melukis carta alir dan menulis pseudocode. Jadi kita akan ingat semula, imbas semula simbol-simbol carta alir yang kita pernah belajar semasa tingkatan 1. Jadi ini adalah simbol-simbol tersebutlah. Kamu kena ingat, biasanya untuk memulakan carta alir, kita ada simbol mula macam ni. Dan untuk akhirkan carta alir, kita ada simbol tamat. Dan biasanya simbol mula dan tamat ni diwakili oleh simbol yang berbentuk bujur seperti inilah. Dan simbol ini sebenarnya kita panggil sebagai terminal. Kalau mula, terminal mula. Kalau tamat, terminal tamat. Kemudian selain daripada itu, kita ada simbol input dan output. Ini simbol input dan output. Jadi dalam simbol ini kita akan memasukkan input. Input tu ialah data yang kita masukkan dan output ialah data yang akan keluarlah pada penghujung nanti ataupun hasil akhir. Seterusnya proses. Proses akan diwakili oleh bentuk empat segi seperti inilah. Proses tu ialah arahan. Sebarang arahan ataupun kerja yang perlu dilakukan lah. Contohnya formula-formula matematik, mengira purata ke hasil tambah dan sebagainya lah. Jadi semua maklumat akan ditulis dalam simbol proses seperti inilah. Kemudian seterusnya ialah simbol penghubung. Penghubung ni ialah untuk menyambungkan carta alir lah. Jika carta alir itu terlampau panjang, jadi kita akan beri tumpuan pada satu part saja. Jadi kita akan gunakan penghubung lah. Dan satu lagi simbol yang amat penting terutamanya dalam penggunaan struktur kawalan pilihan ialah simbol syarat. Syarat ni adalah sangat-sangat penting untuk struktur kawalan pilihan lah. Tak kira lah dua pilihan ke pelbagai pilihan
ataupun pilihan bersarang, semua ada menggunakan simbol syarat. Okey, dalam simbol syarat ni kita akan menguji syarat yang terkandung lah. Okey, sama ada ya ataupun tidak. Jadi untuk simbol syarat ni selalunya dia akan ada dua aliran. Okey, yang pertama ialah aliran ya. Okey, yang kedua ialah aliran tidak. Okey, dia akan jawab dua soalan inilah. Okey, jadi kalau contohnya kalau ya, dia akan jalankan proses pertama. Okey, kalau tidak dia mungkin dia akan keluar ke dan sebagainya lah. Okey, jadi itu adalah simbol syarat. Dan yang terakhir sekali ialah simbol aliran. Okey, aliran ni yang diwakili oleh anak panah. Okey, itu saja untuk simbol carta alir yang kamu mesti tahulah untuk membolehkan kamu membuat carta alir. Jadi kamu kena rancang simbol apa yang perlu digunakan berdasarkan algoritma yang kamu buatlah. Okey. Jadi kita balik semula untuk yang di atas. Okey, kita akan tengok contoh-contoh sudokut dan juga carta alir yang menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. Okey. Okey, ini dia. Kita akan tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pilihan bersarang terlebih dahulu. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, dia sama juga macam struktur kawalan pilihan yang lain lah. Kita pernah belajar struktur kawalan pilihan dui pilihan, struktur kawalan ulangan dan sebagainya lah. Jadi struktur kawalan pilihan bersarang ni ialah struktur kawalan. Okey, dia sebenarnya struktur kawalan pilihan bersarang dia akan ada dua pilihan ataupun lebih daripada dua struktur kawalan lah. Dia mesti ada lebih daripada satu. Okey, jadi dia adalah struktur kawalan pilihan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Okey, maksudnya kat sini, okey, struktur kawalan yang kedua ni, okey, dia terbenam dalam struktur kawalan yang pertama. Okey, itu maksud dia lah. Satu struktur kawalan akan terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Okey, jadi dia saling berhubung lah maksudnya. Contohnya syarat satu dia tidak akan terlaksana jika syarat 2 tidak selesai. Itu maksudnya terbenam lah. Okey, kemudian ia berlaku apabila terdapat lebih daripada satu syarat. Tadi cikgu dah terangkan mesti ada dua syarat pilihan lah. Okey, ataupun mesti ada dua simbol syarat. Barulah kita boleh cakap itu adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, seterusnya struktur kawalan pertama akan menentukan sama ada struktur kawalan kedua dilaksana atau tidak. Itu maksudnya dia terbenam lah, maknanya syarat pertama ni selagi dia tidak benar, syarat kedua tidak akan terlaksana. Jadi dia saling berhubung lah antara syarat satu dan syarat dua. Okey, itulah sebenarnya struktur kawalan pilihan bersarang. Okey. Jadi kalau kamu tengok untuk carta alir, okey, carta alir selalu dimulakan oleh simbol mula. Okey. Seterusnya ada syarat di sini. Syarat mesti lebih daripada satu lah. Mungkin kadang-kadang dia lebih daripada dua. Syarat ni mesti lebih dari satu. Okey, kemudian dia ada simbol output di sini. Okey. Dan kadang-kadang dia ada simbol input juga. Input selalunya di bahagian atas lah. Okey, jangan salah guna simbol. Simbol input dan output tu sama. Okey, dan seterusnya di bahagian bawah ni ada simbol tamat lah. Okey, mungkin sebelum tamat ni ada proses, simbol proses juga ataupun simbol output di sini. Jadi basically carta alir untuk struktur kawalan pilihan bersarang dia akan berbentuk seperti inilah. Okey, dan seterusnya kita akan tengok contoh algoritma yang menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, algoritma ni ialah algoritma untuk mencari kek lapis Sarawak. Okey. Jadi
kita akan menyelesaikan masalah di mana kamu ditugaskan untuk pergi dari kedai ke kedai untuk mencari kes kek lapis Sarawak. Okey. Syarat yang perlu dipatuhi, okey, yang pertama awak kena semak kedai tu sama ada atau tidak kek lapis Sarawak, dan syarat kedua mencari kek lapis Sarawak yang bercorak paling menarik. Itu dua syarat yang awak kena patuhilah. Ada kek lapis Sarawak, okey, kalau ada semak kek lapis Sarawak tu menarik atau tidak. Okey, itu dua syarat lah. Maknanya bila ada dua syarat kat sini, itu bermakna dan dua syarat ni saling terbenam lah di antara satu sama lain. Okey, di mana struktur kawalan yang pertama iaitu mencari kek lapis Sarawak. Okey, dia akan terbenam pada struktur kawalan yang kedua. Okey, itu adalah yang menggambarkan ini adalah algoritma ataupun sudut serta carta alir yang menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, kita tengok sudut terlebih dahulu. Okey, ini adalah sudut kodnya lah. Okey, mula penulisan untuk sudut kod mesti ada perkataan dan untuk sudut kod kita kadang-kadang kita akan gunakan nombor lah. Contohnya kita akan mulakan nombor 1 mula, kemudian 2 cari kedai kek, ataupun kalau kamu tak nak tulis nombor pun boleh juga. Okey, kamu boleh tebalkan ataupun guna huruf besar. Okey, untuk kata kerja lah yang kita gunakan. Ini semua kata kerja. Okey, mula kita akan guna bahasa-bahasa yang simple ataupun mudah untuk sudut kod. Okey, contohnya mula, cari, masuk. Okey. Dan untuk syarat, jika ada syarat, kita akan gunakan perkataan jika. Ni semua adalah syarat lah. Kalau ada jika ni, itu adalah syarat. Okey, kemudian kalau kita ada gunakan perkataan jika, okey, jika ni kita ibaratkan pembuka lah. Dia mesti ada penutup. Okey. Jika ada perkataan jika, mesti ada penutupnya iaitu jika tidak. Okey, kalau kamu tengok kat sini jika di sini, penutupnya di sinilah jika tidak. Kemudian satu lagi jika di sini, penutupnya di sini jika tidak. Dia mesti ada pasangannya lah. Ini yang menggambarkan syarat. Okey, selain daripada tu, penggunaan indent. Okey, apa tu indent? Indent ialah yang ada ruang di sinilah. Okey. Penggunaan indent ni amat-amat penting. Okey, sebab kalau jarak ni ataupun indent ni tidak betul, maknanya kamu punya algoritma tidak betul. Jadi pastikan penggunaan indent ni mesti betul lah. Okey. Jadi kalau untuk satu syarat, okey, syarat yang pertama ni dia punya contohnya perkataan jika ni bila diikuti perkataan yang di bawah ni, semak corak kek ni dia mesti ke tengah sedikit lah, mesti ada indent. Pelaksanaan dia mesti di ke tengah sedikit. Okey. Itu untuk sudut kod lah. Okey, dan mesti ada mula dan tamat. Okey, kemudian untuk carta alir pula. Okey, ni contoh carta alir untuk struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, kita ada mula, cari kedai kek, masuk kedai kek. Okey, kemudian ada dua syarat kat sini. Okey, syarat yang pertama, ada kek tak? Ada kek lapis atau tidak? Okey, jika ada, okey, dia akan masuk kepada syarat yang kedua. Ini maksudnya terbenam lah di sini. Okey, ada kek lapis. Okey, jika ya, corak kek menarik atau tidak. Okey, ini adalah struktur kawalan pilihan bersarang lah. Dia akan terpapar di sini. Maknanya kalau ada dua pilihan di sini, itu adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Syarat yang pertama akan terbenam dalam syarat yang kedua. Okey, dan seterusnya, jika corak kek tu menarik, okey, dia akan beli kek lapis. Jika tidak, dia akan keluar dari
kedai. Okey, dan bila keluar dari kedai, algoritma kamu akan tamat. Okey, itu adalah contoh carta alil lah. Carta alil ni sebenarnya dia adalah perwakilan dalam bentuk simbol lah. Yang semua maknanya kamu kena buat pseudocode dulu, kemudian baru kamu buat carta alil, baru kamu nampak. Okey, seterusnya untuk contoh yang kedua. Okey, untuk struktur kawalan pilihan bersarang ialah algoritma menentukan sama ada integer. Okey, integer tu ialah nombor lah. Okey, nombor 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Okey, kita akan tentukan nombor yang dimasukkan ialah sama ada dia nombor positif, okey, nombor negatif, okey, nombor negatif atau sifar. Okey, jadi kita akan masukkan input lah. Nombor tu sebagai input. Okey, kita akan isytihar input tu sebagai kepada satu nama pemboleh ubah iaitu X. Okey, jadi jika X, kamu tengok yang warna kuning tu ya. Di sini ya. Okey, ini dia punya jalan ni macam manalah. Okey, jika X lebih kurang daripada 0, maka integer ada tanda negatif kat situ. Okey, jika X lebih besar dari 0, maka integer ada tanda positif. Okey, jika X sama dengan 0, maka integer adalah sifar. Okey. Jadi daripada situ kamu akan buat dia punya pseudocode. Okey, pseudocode-nya seperti di sinilah. Okey, mula. Ini contoh kalau pseudocode yang ada ada nombor di depan lah. Okey, mula. Okey, kemudian kita akan isytihar pemboleh ubah X dan tanda. Kalau kita ada pemboleh ubah, kita mesti isytihar lah terlebih dahulu. Okey, kemudian mungkin kita boleh masukkan input lah. Okey, input X. Okey, masukkan input X. Okey, kemudian baca X. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada struktur kawalan yang pertama. Okey, struktur kawalan mesti ada perkataan jika. Okey, jika X lebih kecil dari 0, okey, tanda dia akan jadi tanda positif. Okey, jika tidak, jika tidak dia akan pergi kepada struktur kawalan yang kedua. Jadi benda ni dia saling terbenam lah. Okey, untuk struktur kawalan yang kedua, jika X sama dengan 0, jika X sama dengan 0, jadi tanda tu dia akan jadi kosong lah. Maknanya integer yang dimasukkan tu ialah sifar. Okey, jika tidak, tanda akan menjadi positif. Dan algoritma kamu akan tamat di situ. Okey, ini adalah carta alil pula. Okey, carta alilnya seperti ini jugalah. Okey, semua kamu ambil daripada pseudocode lah. Okey, kita ada mula. Okey, kemudian isytihar pemboleh ubah X dan tanda. Okey, kemudian baca X. Baca X ni ialah input lah. Okey. Okey, simbol untuk input. Dia bukannya 4 segi dia ada sengit macam ni lah. Ini simbol input. Okey, kemudian simbol syarat. Okey, syarat yang pertama, X lebih kecil dari 0. Okey, jika ya, dia akan keluar output tanda negatif. Okey, jika tidak, dia akan pergi kepada syarat yang kedua, X sama dengan 0. Jika ya, dia akan tandakan okey, ni terbalik sebenarnya. Jika ya, dia akan sifar lah. Jika tidak, dia akan positif di sini. Ni salah ni ya. Maknanya jika X sama dengan 0, X tu sifar ke? Kalau ya, dia akan keluar tanda sifar. Kalau tidak, okey, ini tidak salah juga. Okey, label dia tidak bukan ya. Ini ya betul lah. Okey, ya, dia akan jadi 0. Jika tidak, dia akan ada tanda tambah. Jadi hati-hatilah label tu mesti betul lah. Dekat syarat ni dia mesti ada satu ya, satu tidak. Dua jalan keluar lah. Okey, sama ada satu tu ya ataupun satu lagi tidak. Itu untuk syarat mesti ada dua jalan keluar. Okey, yang seterusnya dia akan tamat di situ.
Okey, jadi kena hati-hatilah semasa menulis catat alir. Pilih simbol yang betul. Kalau input, simbol input. Okey, kalau proses, simbol proses. Kalau syarat, simbol syarat. Dan mesti ada aliran. Okey, aliran tu maksudnya yang anak panah tu lah. Dan mesti anak panah kamu mesti kena betul-betul pada simbol. Kamu tak boleh macam tergantung-tergantung. Mesti kena betul-betul simbol. Kalau kamu tak lengkap, maknanya kamu punya catat alir tu salah. Okey, dan mesti ada label lah. Label mesti ada. Okey, jadi kamu kena tahu ilmu melukis catat alir dan menulis sudokod ni. Untuk jadi seorang pengatur cara yang baik lah, kamu kena buat sendiri. Okey, sebab tu kamu perlu ada tahu macam mana nak buat teknik membuat sudokod dan menulis catat alir dengan teknik yang betul. Okey. Jadi cikgu harap penerangan cikgu ni kamu dapat faham. Okey, sebab selepas ini kamu akan membuat latihan untuk menulis sudokod untuk struktur kawalan pilihan bersarang dan menulis catat alir daripada sudokod berikutlah. Okey, jadi sebagai latihan pertama, cikgu nak kamu jawab soalan kuis di di alamat yang seperti tertera. Okey, itu saja dari cikgu hari ini. Selamat mencuba.